Assalamualaikum. Hi, good morning Mami. Sorry lambat sikit hari ni. Ada teknikal error sikit tadi. Okay, so hari ni kita nak cerita tentang 7 herba yang boleh membantu Mami untuk banyakkan susu badan. Of course, ada orang cakap herba-herba ataupun milk booster ni tak function pun, tak berfungsi untuk seseorang itu. Tapi for me, untuk Mira memang sangat berfungsi lah. Sebab Mira dulu ada masalah penyusuan susu ibu juga. Mira mengandung anak kedua dan keadaan masa menyusukan anak yang first, susu totally kering terus. Bila ambil milk booster, susu jadi banyak. Okay, so Mira tak nak cakap pasal milk booster yang Mira ambil hari ni. Mira nak cerita pasal 7 herba yang boleh memperbanyakkan susu Mami. Tapi, ada tapi dia. Okay, herba ni mungkin boleh membantu. Tapi depends on badan kita jugalah. Mungkin ada herba ni bila kita ambil banyak susu badan kita, tapi orang lain ambil mungkin tak berfungsi. Sebab it depends on our body. Dan sangat penting dalam penyusuan susu ibu, yang paling sangat-sangat important ialah Mami kena keratkan penyusuan kalau nak banyakkan susu. Dan Mami kena, kalau Mami jenis yang pump, Mami kena pump selalu. Okey. Itu yang paling penting. Kalau nak banyakkan susu, kena selalu feeding, every 2 hours feeding untuk new mummies, ataupun pump dengan kerap. Ataupun lepas baby dah menyusu, kita kena pump. Nak galakkan penghasilan susu lagi kan. Bila beras dah kosong, susu akan ada lagi banyak lah. Okay, so kita beralih kepada tajuk kita. 7 jenis herba yang bantu banyakkan susu badan. So Mira ada ambil 2 atau 3 jenis herba yang memang dah ada dalam tu lah. Okay. So, okay, herba yang pertama ialah halba. Okay, so mami semua confirm mesti ada halba dekat rumah. Tak bawa pula halba, kalau tak boleh tunjuk kan. Okay, so basically halba ni dah digunakan oleh ramai orang, terutamanya kaum India lah. Okay, basically macam mana dia nak ambil halba ni? Sebab orang tahu halba boleh bantu, tapi macam mana nak ambil? Okay, so macam mana kita nak ambil halba ni? Kita just rendam halba ni semalaman. Lepas tu ada juga orang rebus. Lepas tu tapis and then dia minum lah. The next morning tu dia minum. Ada juga orang dia tumbuk-tumbuk halba tu. So, dia rendam semalaman, air tu dia akan buat dalam smoothie dia. Dia campur susu, dia campur buah-buah. Boleh juga. Okay, sedap. And then bukan sahaja halba biji tu. Daun halba ni senang nak tanam senang tau. Daun dia tu kita boleh makan juga untuk banyakkan susu badan tu. So herba yang pertama yang kita boleh gunakan untuk banyakkan susu badan ialah halba. Halba semua orang ada kat rumah. Confirm ada kan. So boleh try. Okay, macam Mira tak boleh ambil halba banyak sangat, nanti badan sejuk. Nanti boleh menyebabkan keputihan tau. So for me, halba ni sekali-sekala Mira ambil lah dulu. Dululah kan. Sekarang ni kalau masak-masak makanan macam asam pedas, masukkanlah halba tu kan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah kayu manis. Okay, ini ikut Ayurveda. Okay, kayu manis ni boleh tingkatkan aliran susu ibu. Okay, dan ia boleh menunda kehadiran period lah. Okay, macam mana nak ambil kayu manis tu, sejemput je kita ambil sikit je. Okay, kita masukkan dalam madu dekat sudu lah. Lepas tu minum lah. Minum macam tu je ke, nak bancuh dengan susu ke, nak minum bancuh dengan air suam pun boleh. Itu kayu manis. Okay, yang kedua, ni tak sure you all pernah dengar ke tak. Nama dia Shatavari. Ada juga orang panggil white asparagus. Dia macam, dia ditanam tau. Dia macam carrot putih. Kecil je, tapi orang panggil white asparagus. Okay, benda ni memang golongan orang India jugalah yang selalu ambil. Kalau nak cuba cari Shatavari ni ataupun white asparagus, cari kedai-kedai India. Dia ada jual yang dah kering punya. Okay, ramai memang orang dulu-dulu dah ambil Shatavari ni untuk banyakkan susu badan. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat ialah cumin. Jintan. Okay, dia bagus untuk merangsang pengeluaran susu. Bukan itu aja, jintan ni pun banyak zat besi ataupun iron, okay, yang bantu untuk banyakkan susu ibu lagi. Okay, not only that, jintan ni bagus juga untuk pencernaan, rangsang pergerakan usus, melegakan masalah gastrik. So jintan ni dia ada banyak fungsi. Macam mak mertua Mira kaum India. So jintan ni kan dia sangai, dia blend. Dalam kopi dia letak, dalam teh tarik pun dia letak, dia makan. Okay, so bila nak ambil jintan ni orang kata kalau nak banyakkan susu, okay, kita minum dengan susu suam before tidur. Basically susu tu bagus untuk bantu kita tidur dengan lebih lena. Okay, dan dia sumber kalsium, sumber protein. Masukkan sikit jintan ni. Terpulang lah nak blend ke nak ambil biji tu kan. Boleh je. Okay, yang keempat ialah bawang putih. Tapi perlu ingat bawang putih ni dia macam akan add flavour to our breast milk. So ada baby yang suka, ada baby yang tak suka. So terpulang pada mami macam mana nak dapatkan manfaat. Ada orang cincang-cincang satu biji tu lepas tu dia makan.
Ada. Itu macam Mira pernah try dulu untuk buang angin dalam badan. Rasa ada darah dululah. Okay. Okay. Tapi of course, macam dia cakap tadi, dia akan menyebabkan rasa susu mungkin berubah. Mungkin ada baby suka, mungkin ada baby tak berapa nak suka. So try and error. Bila mami ambil tu for a certain period of time, kena monitor lah baby. Okay ke tak? Okay. Okay. Itu yang kelima. Yang keenam ialah halia. Okay. Halia ni senang je. Kita potong-potong sikit, rendam air panas, boleh minum. Nak sedap lagi, ini Mira lah kan. Halia tu potong nipis-nipis, stripe tu. Masuk madu, masuk lagi lemon, letak halia. Bagi dia rendam sikit, terus minum. Panas-panas ke sejuk, sangat best. Bagus untuk buangkan angin, angin dekat badan. Tapi kalau nak buang angin tu, lemon tu jangan tahu yang sangat, sebab dia masam kan. Tapi sedap. One of my favourite drinks juga dulu. Okay, last but not least, ini Mira memang ambil. Ini memang Mira ambil constantly, even waktu menyusukan baby. Dan yang Mira still ambil sampai sekarang. Sebab dia sangat bantu untuk kesihatan wanita. Okay, biasa kalau ada white discharge pun, sebab kalau Mira ambil haba banyak, Mira akan ada white discharge. Sebab benda tu white discharge. Sebab benda tu sejukkan badan kan. Okay. Kalau Mira ambil air rebusan longan pun boleh banyakkan susu badan. So, tapi benda tu akan menyebabkan badan kita sejuk dan akan keluar white discharge. So Mira tak prefer ambil itu semua. Mira prefer ambil satu herba ni. Okay, dia dalam bentuk tablet, sangat mudah. Mira pernah tanya doktor dulu, doktor boleh ke ambil alfalfa ni? Sebab alfalfa sebenarnya tumbuh-tumbuhan herba ni ada jual dekat Ion. Ion JJ School tu kan. So Mira pernah tanya doktor boleh ke I ambil ni untuk banyakkan susu I? Sebab masa tu doktor dah suggest dah. Dia kata boleh je ambil ESP, boleh ambil Omega Guard waktu lepas deliver, semasa berpantang kan nak banyakkan susu. Tapi Mira tanyalah, alfalfa perlu tak? Dia kata, kalau alfalfa ni you tak ambil yang ni lah. Dia kata, you pergi ambil yang kat kedai, yang dekat Ion ada jual. Memang ada kat Ion. Dia jual dengan kakak sekali. Tapi masalah satu je. Kalau you baca lah kan kat internet, alfalfa ni bagus untuk badan, bagus untuk banyakkan susu, bagus untuk detox, bagus untuk orang yang ada masalah keputihan. Tapi ada satu benda je. Kalau misal kata you ambil yang raw punya, yang dalam bentuk tumbuhan tu, dia ada akar kan. Akar dia sangat terdedah kepada infection. So takut-takut kita kena infection. So selain daripada ambil alfalfa yang ada jual kat kedai tu, dekat Ion tu, Mira ambil ni botol yang besar ni. Alfalfa kompleks ni. Sangat membantu. Macam Mira dulu, Mira menyusukan diorang baby tau. Anak pertama masa tu umur dia setahun lebih, anak kedua dah lahir. So basically masa Mira mengandungkan anak yang kedua tu, susu dah drop habis masa tu umur kandungan 7 bulan. Susu memang dah tak ada. Anak yang first terpaksa dia bagi minum susu formula. Dia daripada tembam jadi kurus sebab tak dapat susu badan. So Mira masa 7 bulan tu kena tahan dengan ward. Bukaan dah 2 cm tapi baru 7 bulan. So doktor kata tak boleh nak bersalin sekarang, bahaya untuk baby walaupun baby masuk incubator, but it is not safe lah. Dia kata lebih baik Mira deliver bila dah umur baby 8 bulan. So tunggulah sampai 8 bulan kan. So doktor kata you kena baring, you tak boleh gerak sebab dah ada bukaan. So takut baby terkeluar. So Mira memang baring, tapi waktu tu Mira dah start ambil ESP. First night Mira dekat hospital tu, Mira dah start ambil ESP. Mira ambil pagi dan Mira ambil malam dulu, and then the next morning pagi. Dan the next day bila anak datang, tiba-tiba dia macam, biasalah dia akan minta nak menyusu. Walaupun susu dah kering, dia dah biasa kan dia akan menyusu. Tapi kali tu dia menyusu sangat lama. And then Mira dapat rasa susu keluar. So that was my experience mula-mula dengan ESP. So Mira memang continue ambil ESP sampai anak kedua lahir. Okay, lepas habis pantang bulan puasa. Bila bulan puasa, kita ni dah 2 tahun tak puasa sebab tak nak puasa. Bila Mira puasa je Mira pitam. Before that lah. Tapi Mira cuba juga. Okay, Alhamdulillah. Masa tu memang ambil ESP untuk banyakkan susu badan, untuk bagi tenaga. Mira boleh puasa. Tapi satu je masalah, susu drop. Dah lah kita kena menyusukan diorang baby, susu drop pula. Dah lah waktu tu kita baru dapat puasa balik setelah 2 tahun kan. So macam sayangnya macam mana ni, apa nak buat. So waktu tu lah Mira dapatkan tablet alfalfa ni. Memang waktu tu lepas Mira order, the next 2 days tu sampai tu tengah hari. So lepas berbuka tu Mira try ambil ni. And then sahur tu Mira ambil lagi 5 biji. Waktu the first day lah, kiranya first day experience ambil alfalfa tu kan. Tengah hari waktu Zohor, kita dah tengah puasa kan. Engorgement tiba-tiba teruk gila tu. Sakit sangat sampai Mira tu nak buat kerja. Mira kata Mira kena paksa dua-dua anak menyusu waktu tu. So that was my first impression dengan alfalfa. Wow, susu jadi macam banyak gila. Okay. So alhamdulillah for that particular year memang Mira boleh berpuasa penuh. Dan susu memang maintain lah dengan pengambilan ESP dan alfalfa. So that was my experience dengan alfalfa. Tapi
Mungkin tak ramai yang tahu lah kan, alfalfa ni orang yang ada masalah autoimmune tak boleh ambil. Orang yang ada masalah SLE tak boleh ambil. So kena get to know yourself punya health condition before you ambil alfalfa ni. Okay. Kita tak nak ada masalah lain pula kan bila kita ambil. Kalau boleh kita nak ambil biar kita sihat. Tapi yang ini sangat membantu banyakkan susu badan. Kalau misalnya kata mami ada masalah keputihan, benda ni kalau keputihan tu kadang macam lendir kan. Bila ambil ni keputihan tu memang kurang. Dia jadi likat. Makin lama makin hilang. Itu my own experience jugalah. Okay, sebab dia tak boleh makan makanan yang terlampau sejuk. Benda-benda sejuk macam herba-herba yang sejuk. Kan? Bali, walaupun Bali tu sangat bagus untuk banyakkan susu badan. Tapi dia tak boleh ambil banyak. Okay, nanti keputihan teruk. So this is one of the solution untuk banyakkan susu, kurangkan keputihan juga. Okay, ada orang, Mira ada satu orang customer, kawan Mira sendiri, kawan lama, dia ambil alfalfa ni sebab dia nak kuruskan badan dia. Sebab dia detox dan bantu kita untuk mudah membuang air besar every day. Okay, itu 7 jenis herba yang membantu banyakkan susu mami. Dan Mira harap mami boleh try lah. Okay, kalau nak Mira dapatkan atau grabkan alfalfa ni, boleh contact Mira. Alfalfa dengan ESP ke, nak alfalfa saja ke, nak ESP saja ke, boleh je no issue, Mira akan bantu insya-Allah. So hopefully sharing hari ini bermanfaat. If you think sharing hari ini bermanfaat, please share to others. Okay, mamis, thank you for mami yang stay watching my live. Okay, Mira harap info ni bermanfaat, share with others supaya mami-mami lain pun tahu. Tapi sangat penting, macam Mira cakap tadi, kalau you menyusukan baby nak susu maintain, kerapkan penyusuan atau direct feeding lah kan, penyusuan. Ataupun kalau mami jenis yang mengepam, kena pam dengan kerap 3 ke 4 jam sekali kan, maksimum 3 jam lah selalunya. Dan waktu malam jangan lupa susukan baby waktu malam. Kalau baby tak nak minum susu waktu malam, kan baby yang dah berumur, dah berusia sikit, dah setahun lebih, kadang tak nak minum pun kena kejut. Kalau misalnya kata baby tak nak minum, okay, mami pam, keluarkan susu tu sebelum tidur dengan bila bangun tidur. Mira dulu my experience dengan alfalfa ni sampai baju lencun, baju basah, tilam pun basah. Cadar tu kena selalu tukar dan kena anginkan tilam sebab susu banyak sangat dengan pengambilan ESP dan alfalfa. Okay, so kalau mami, maybe you all tak ambil ni, Mira ambil tu based on my own experience. Tapi kalau misalnya kata mami nak banyakkan susu badan, make sure malam pun susukan baby. Kalau baby tak nak menyusu, pam keluarkan susu. Sebab waktu malam hormon yang hasilkan susu ni paling tinggi. So kalau mami nak buat power pumping ke awal pagi, tengah malam, memang sangat digalakkan. Okay, power pumping pun bantu untuk banyakkan susu. Okay, itu sahaja sharing untuk hari ni. Hopefully bermanfaat dan sangat Mira minta maaf sebab lambat sikit hari ni Mira punya live. Okay, Assalamualaikum. Have a nice day. Assalamualaikum.